Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Mana pula pen? Lupa pen sekejap ya. Okey, pen. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wasahbihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi yassir wa la tu'assir, rabbi tamim bi khair. Assalamualaikum semua, apa khabar? Hari ini kita masih bersama panjang umur. Alhamdulillah, semua dah makan. Okey, jadi hari ini kita nak cerita sikit. Apa-apa pun kita nak bercerita. Waalaikumsalam Razif, hai Kasih. Waalaikumsalam Fatin Ridwana. Nak anda, lama tak jumpa ni. Ya Allah, awak sihat ke tidak? Duduk diam je. So, sekarang ni saya nak bercerita apakah yang berlaku sekarang. Kita tengok apa yang berlaku sekarang. Sikit-sikit lah, sikit-sikit. Kita just ni hanya discussion kan, discussion. Jangan sentap, jangan apa-apa. So sekarang ni apa yang jadi pada hari ini? Hari ini apa yang berlaku pada hari ini? Hari ini kita ada 179 kes baru. Itu tak ada masalah kat situ. Yang penting di sini kita ada satu new clusters, iaitu clusters Itali. Clusters Itali. Nampak tak kedegilan telah berlaku? Telah apa yang telah kita panggil dibenihkan, ditanamkan, dah dituai. Okey? Jadi kita dah ada new clusters Itali. Tabligh clusters. Akhirnya sebutlah clusters Itali, walaupun 5 je, tapi clusters Itali. Penting untuk kita tahu clusters ini pasal kita nak menunjukkan bahawa movement coronavirus. Kenapa saya sebut tadi hala 7 coronavirus? Pasal apa? Hala 7 coronavirus masih lagi jauh. Okey? Masih lagi jauh. Dia hanya baru permulaan. Yang kita sebut ni hanya permulaan. Buat ima first wave ke, second wave ke, third wave ke, dia hanya permulaan coronavirus. Permulaan coronavirus, alhamdulillah sihat Fatin. Sihat, yang dia sihat. Okey, bila sebut permulaan coronavirus, walaupun kita kata semua yang bermula pasti berakhir, tapi kita kena faham satu perkara tuan-tuan. Bila saya sebut daripada peringkat awal, coronavirus ni adalah satu kuman yang daripada haiwan kepada manusia, dan kemudian manusia kepada manusia berlaku establishment transmission. Okey? Jadi bila kita kata ada transmission pasal coronavirus, satu benda yang dia tahu coronavirus. Hebatnya coronavirus ni, hebatnya ciptaan Allah Ta'ala ni bagi. Coronavirus ni at least sekurang-kurangnya kami para doktor tahu satu, siapa coronavirus. Dua, macam mana dia bertindak. Ketiga, macam mana dia bergerak. Keempat, siapa host dia. Kelima, apa kerja dia. Keenam, apa komplikasi yang dia buat. Ketujuh, macam mana tindak balas boleh diberlakukan terhadap badan. Kelapan, macam mana prevention yang kita boleh buat. Itu yang kita tahu, doktor boleh beritahu dan saintis boleh cakap. Walaupun dalam keadaan dia tidak mempunyai ubat ataupun dia tidak mempunyai vaksin. Okey? Tapi yang paling penting semua sahabat-sahabat kena faham. Bila kita handle coronavirus ni, ia bukan melibatkan kisah coronavirus kan ni. Kerja coronavirus, buatlah kerja dia. Dia tetapkan kerja dia. Cuma macam mana kita sekarang nak handle suasana kita. Apa coronavirus buat pada tuan-tuan? Jom tuan-tuan list down.
Apa dia buat pada tuan-tuan? Pertama, coronavirus buat tuan-tuan tak boleh bekerja. Coronavirus buat tuan-tuan panic attack sampai tuan-tuan tak boleh solat kat masjid. Tuan-tuan tak boleh shopping. Tuan-tuan tak boleh, anak-anak tak boleh bersekolah. Bank tak boleh berfungsi. Loan rumah, loan kereta tak berbayar. Orang ingat kita kaya tapi kita kayap. Orang ingat kita makan cukup, rupanya kita tak cukup duit. Orang ingat kita, nampak tak? Banyak collateral damage yang disebabkan oleh coronavirus ni banyak lebih besar. Okey, pasal tu saya sebut hala 7 coronavirus dan kita. Okey, apa bermaksud hala 7? Ya Azri, kau tak boleh ke Jepun, tiket dah beli kan? Kesian. Okey, apa yang kita boleh kata mengenai coronavirus? Apa hala 7 dia? Apa dia nak pergi? Macam mana dia nak buat? Coronavirus tetap aim untuk dapat 80% population punya infection rate. Itu dia punya aim. Ya, ini bukan kita kata kita punya okey, nanti saya jawab Mas. Jalan kerja dia kerja coronavirus, dia mesti nak siapkan tugas dia. Tugas dia bila dia masuk dalam manusia, dia establish dalam manusia, dia mesti dapatkan kerja dia 80% population mesti dijangkiti. Kalau kita kata dia punya kerja lah, itu kerja coronavirus. Dia nak pergi 80% punya infection rate supaya kita dapat herd immunity. Maksudnya, kalau dia dapat 80 infection rate, 20% tak kena, semua orang dah kena coronavirus, automatically, ya ilaha illallah azin, kau kena positif betul ke? InsyaAllah. Syafaqallah. Waalaikumsalam. Okey, jadi bila kita kata dia nak pergi 80% infection rate, kita tahu dari segi wabak, konsep wabak, dia mesti nak pergi 70 to 80% punya infection rate. Itu cara kerja viruses. Okey, yang paling penting, okey, dan kita tahu pula macam mana pula kita punya hala 7. Bila kita kata coronavirus, dia pergi kepada contoh sekarang ni Malaysia 35 juta population, baru 2 minggu ataupun nak masuk minggu kedua, fasa kedua lockdown. Kalau kita sebut Malaysia je, Malaysia punya setup, Malaysia punya cara. Ni bergantung sepenuhnya pada you all. You all mesti kena faham apa yang saya cuba cakap ni. Kerja coronavirus mesti nak aim 80% population rate. Itu kerja dia. You all, saya, siapa-siapa, DG ke, semua tak boleh buat apa. Itu kerja dia. Itu dah program kepada coronavirus. Dia mesti aiming untuk 80% infection rate. Itu kita tahu. Supaya dapat herd immunity. Okey. Tapi, macam mana, adakah dia berjaya atau tidak? Ini akan bergantung kepada macam mana pula kita bertindak balas terhadap coronavirus. Kami doktor atau saintis tahu coronavirus. Biarpun kita tak ada vaksin atau ubat khusus untuk dia, kita tahu coronavirus merebak melalui semua yang telah disebutkan sebelum ni. Okey, disebut melalui semua ni. Jadi, kita bercakap social distance. Kita bercakap mengenai basuh tangan. Kita bercakap mengenai disiplin. Kita bercakap mengenai ketaatan kepada semua. Jadi, apa yang you all rasa you all boleh buat? Kalau kita rasa dalam masa 15 hari bulan ataupun 14 hari bulan dari sekarang, atau 14 hari bulan April, adakah you all pertama boleh berdisiplin? Saya boleh berdisiplin dari segi nak menyambut Ramadan. Boleh berdisiplin dari segi berkongsi kekayaan. Boleh berdisiplin dari segi sekolah. Apa yang coronavirus buat? Coronavirus menunjukkan bahawa sistem kesihatan dunia ni, bukan Malaysia saja, seluruh dunia sebenarnya tak pernah bersedia untuk menghadapi wabak. Walaupun kata bersedia, hakikatnya tak bersedia. Masakan you all boleh kata bersedia, tak kala seluruh negara di muka bumi ini memohon persediaan PPE, memohon persediaan ventilator, memohon pembinaan hospital baru. Nampak tak? So, kalau kerajaan kata, bukan kerajaan kita lah, siapa-siapa je, mana-mana kerajaan ni merasakan bahawa dia bersedia untuk menghadapi wabak, itu adalah satu perkara yang saya rasa tak logik langsung. Kerana apa? Cuba kita lihat realiti sekarang. Semua pesakit tidak boleh pergi ke hospital kecuali
bukan di Malaysia saja, di semua seluruh dunia ni, hanya semua hospital fokus kepada COVID-19. Macam mana pula dengan pesakit-pesakit non-COVID? Bapak-bapak kita atau mak-mak kita yang ada kencing manis, darah tinggi, batuk sesama biasa, ataupun anak-anak kita yang asma, yang bronchiolitis, yang croups. Nampak tak? Jadi, kat mana sekarang? Kita bercakap mengenai populasi yang COVID, yang tengah ongoing, tengah uprising, tengah macam cerita Lord of the Ring, perkumpulan tentera kan. So, boleh bayangkan tak? Macam mana sekarang ni, hospital baik di Malaysia, baik di seluruh dunia, fokus kepada COVID. Dan non-COVID tidak saya akan kata, boleh kata, terabai tu tidaklah, mungkin tak terabai, tapi terabai jugalah. Lembut pula kan, terabailah pula kan. Jadi macam mana kita nak kata apa yang akan berlaku sekarang? Jadi sama juga dengan persekolahan. Kita harus akui sejak saya sekolah rendah sampai sekarang, baik kita sekarang bercakap kerajaan baru, kalau bukan kerajaan lama, kerajaan baru, kerajaan lama tidak tidak mengambil berat bahawa masyarakat Malaysia adalah satu masyarakat yang growing population. Fast grow. Okey? Kita growing population yang mana satu kelas anak kita ada 40 orang dalam kelas. Faham tak? Kalau ada 40 orang dalam kelas, maksudnya itu mass gathering atau tidak? Belum lagi ambil perhimpunan hari Isnin. Mungkin 1,000, 1,500, 2,000 satu sekolah. Another mass gathering. So, kalau kita kata dari segi coronavirus yang tengah meningkat, tengah menaik, macam mana pun kita akui dia pasti menaik. Walaupun kita kata flattening the curve, hanya mengurangkan number supaya hospital dapat cope. Flattening the curve bukan bermaksud menghalang jangkitan. Flattening the curve bermaksud mengurangkan kadar jangkitan pada kadar yang kita boleh handle dari segi healthcare punya side. Bukan bermaksud kita boleh halang coronavirus tidak menjangkiti orang-orang lain. So, kena faham yang ini. Saya resdung sikit. Jadi, ini bermaksud bahawa dari segi situasi coronavirus yang sangat you all takuti, itu sebab saya post gambar, where are we now? Where are you now? Saya dalam growth zone. Saya relax pasal saya rasa saya dah bercakap, saya dah study mengenai coronavirus dan insya-Allah kita sama-sama menghadapi coronavirus dengan keadaan yang tenang. Jadi, tapi bila you all bercakap mengenai macam mana efek coronavirus terhadap satu persekolahan, KPM kena tahu bahawa 62 tahun selepas merdeka, kadar pertumbuhan sekolah, kadar pertumbuhan guru, kadar bajet untuk institusi perguruan atau institusi pendidikan kita bukan lagi level yang boleh diterima akal. Itu yang coronavirus tarbiahkan. Coronavirus tarbiah bahawa apa yang kita spend sekarang ni terhadap healthcare atau pendidikan bukan satu perkara yang enteng. Yang sebelum ni kita ambil satu sekolah 40 orang, satu kelas 40 orang, satu sekolah sampai 2,000, 2,500, boom, you got another mass gathering, 2,000. Katakan seorang budak balik pada Italy, kalau kita buka sekolah 14 hari bulan, maksudnya satu sekolah ada 2,000 ke 3,000, jadi berapa banyak dia boleh spread. Dan anak-anak kecil adalah majority asymptomatic ataupun carrier. Jadi, ini pengajaran. Kita tak salahkan apa yang kerajaan buat sekarang ni. Tapi kerajaan kena ambil sit down, kita pohon, baik semua kementerian, baik majlis agama, semua yang terlibat lah. Frontliner ni sebenarnya you all, kami doktor ni rawat je. Sebenarnya you all kena faham, frontliner ni masyarakat. Sebenarnya you all salah konsep. Frontliner setakat pakai PPE tu menghadap COVID tu tak penting. Yang penting adalah apa yang kita nak hadap sekarang ni. Jadi, pertamanya pasal kita tahu 14 hari bulan anak saya tak sekolah kan, anak saya pun tak sekolah. So kita tahu KPM buat satu. Pertama saya cerita pasal pendidikan je dulu. Pendidikan yang mana kalau kita katakan kita buka sekolah dalam keadaan
pasal sekolah, flattening curve tu flatten, kita rasa dia flat. Jadi budak-budak automatically akan berkumpul di sekolah. Apabila budak-budak berkumpul di sekolah, sikit je Rosliza, sekolah dalam 1K. Sekolah anak saya Bandar Sri Putra lagi ramai. Combine pagi petang 3,000 kot. Jadi okey, kita ambil bahawa kena akui bahawa sekolah kita tidak dibuka dengan kadar selari dengan pertumbuhan penduduk. Itu hakikat yang pahit lah. Walaupun orang kata Dr. Zakir pernah cakap je. Aku cakap lah, aku rakyat. Aku ngundi kan. Suka hati lah. Tapi hakikatnya itulah. Hakikat dia, sekolah dibina dengan kadar yang tak selari dengan population. Okey? Bila tak sekadar selari dengan population, you akan dapat satu sekolah yang overcrowded dan another punca untuk mass gathering. Pasal apa? You all berkumpul pada hari Isnin. Okey, itu satu. Dalam keadaan sekarang, apabila sekolah pula mengajar anak-anak, pasal cikgu nak kena completekan semua syllabus ataupun make sure budak-budak tu belajar kat sekolah. Cuba you all tengok dalam Malaysia, kat mana majoriti anak-anak ni? Okey, kat mana majoriti anak-anak ni? So, kalau kita tengok dalam satu rumah, ada ke setiap anak kita ada seorang satu laptop atau seorang satu handphone? Sedangkan kita tahu handphone bukan solution untuk anak-anak. Jadi you all bagilah satu handphone ataupun satu laptop. Tapi sekarang ni kalau kita ambil anak-anak kita di Felda, anak-anak kita di kampung-kampung, anak-anak kita di suburban, adakah kita rasa anak-anak ni mendapat satu pengajaran dengan e-learning tu? Ini satu benda yang satu tarbiyah yang sangat pahit untuk KPM. Bila korang buat kurikulum ikut sedap hati, konon nak jadi macam negara maju, sedangkan rakyat kita korang kena buat data. Siapa yang ada laptop? Siapa yang ada handphone? Siapa yang mampu ada laptop dan ada handphone? Siapa yang ada handphone tapi tak ada data? Nampak tak? Tak ada data. Ni sekarang ni, kalau ada RM30 nak top up untuk anak sekolah, baik beli beras. Kalau mak bapak Grab. Kan? Jadi kita kena faham bahawa dia satu perkara yang tak logik bila e-learning tak kala anak-anak atau mak bapak tak boleh nak top up pun dia punya handphone, data dia. RM10, RM30. Nak beli beras sekarang ni pun. Kan? Jadi penting untuk kita guru-guru lah yang main peranan, you all frontliner. Jangan semata-mata KPM isytihar untuk UPSR kena ada juga on, ataupun UPSR kena on, sekolah kena on, PT3 kena on. Satu benda yang perlu belajar sekarang ni, Malaysia belajar dengan ini. Malaysia belajar bahawa semua sekolah pendidikan tak perlu cerita pasal result. Okey? Salah Aida Rahayu, Menteri Pendidikan kita orang baru, Dr. Razi Jidin orang educated, very educated. So, dia sangat knowledgeable. I think dia cuba mendapatkan input semua orang. So, cikgu kena faham. Cikgu kena faham bahawa memang KPM kena nak study lah. Dia ada masa untuk study. Tak perlu salahkan dia. So, you all kena alertkan lah. Dia nak, pasal masyarakat kita sibuk nak A. Masyarakat kita sibuk nak anak dapat A. Dalam grup sekolah anak saya, sibuk cerita anak dia dapat homework yang best-best, kemudian anak dia dapat A. Orang mangkuk ayun bapak aku tak tahulah, bukan saya lah kot. Atau itulah korang, minta maaf lah. Tapi parents jangan masuk campur urusan anak-anak. Okey? Anak-anak ni kita make sure dia belajar je. Okay? Jadi kita ambil satu. Kita ambil pendidikan je. Hala tujuh kita di pendidikan. You all kena sepakat untuk memperbetulkan sistem pendidikan. Kita tahu pertama, sekolah tak pernah dibina dengan cukup. So inilah fungsi sekarang, macam mana kita bergerak bersama majlis agama ke, institusi wakaf ke, bina sekolah di kawasan sebanyak mungkin. Bina sekolah dengan populasi satu kelas 20 orang. Bina sekolah dalam keadaan anak-anak tu selesa. Baru kita boleh buka sekolah dengan social distance. Social distance. Boleh bayang?
Antara satu murid dengan satu murid 1.5 liter. Okey? Faham tak? 1.5 liter. 1.5 meter. Macam tu. Tu sekolah aja tu. Bila beratur pun 1.5 meter. Kalaupun makan 1.5 meter. Ini kau nak hadap sampai sekolah, waktu belajar yang nak jadi arkitek daripada jam 6, konon-konon nak bagi tu interaktif ataupun interesting. Reality ni. Kita bukan bercakap nak bash siapa-siapa, tidak. Pasal ni kerajaan baru, kan? Kerajaan baru. So, sekarang ni kita kena faham bahawa kita faham sekolah tak dibina mencukupi dengan kadar rakyat. Cikgu tak diambil mencukupi dengan kadar rakyat. Tapi nak kualiti kan? Okey. Itu satu. Okey, saya serahkan kepada cikgu lah. Ramai cikgu dalam ni. Hidayah ke, yang apa? Siapa-siapa lah. Sunizah ke, kan? Ni banyak cikgu ni. So, you all kena faham. Kalau tak, lepas PKP, sekolah akan jadi another clusters. Ada clusters yang balik pada hospital kan, daripada Itali. New clusters adalah daripada Itali. Sekarang ni, you akan dapat clusters sekolah pula. Nampak tak? Jadi, macam mana you all nak boleh buat sekarang ni? So, satu kelas yang terbaik adalah dalam 20-25 orang bagi saya. Okay? So, itu satu. Okay? Junaidah, nak exam je perlu ke sekolah. Tak boleh, siapa nak mengajar? Subjek you all susah gila kot. Aku tak faham nak ajar anak aku. Kan? Nak ajar RBT, haram. Siapa tahu pasal RBT? Korang buat kurikulum tanpa kita tahu apa benda nak diajar. RBT lah, kebat lah. Kebat kau, kebat aku lain. Jadi macam mana nak cakap? You all bunuh interest science tu lagi complicated. Pasal 1+1 sama dengan 2 bagi orang matematik atau sains. 1+1 sama dengan 11 kepada businessman ataupun otak penipu. Macam mana? Kalau tak penipu, otak kreatif. Itu kebat. Kan? Jadi, kurikulum perlu dipermudah. So, sekarang ni, solution dia satu, bina sekolah. PKP harus selesai dengan bina sekolah dulu. Kedua, penambahan guru dengan kadar yang sesuai. Ketiga, pengubahan kurikulum sebagai kurikulum yang paling mudah supaya short stay at school, distance and social distance. Okey, tak marah pun. Okey, faham tak? Ini yang saya cakap mengenai guru, pendidikan. Ada yang banyak lagi saya nak ulas, tapi kan aku jadi macam Menteri Pendidikan pula. Sedangkan Dr. Razi Jidin tu orang baru, orang educated, dia memang lecturers, dia accountant kalau tak silap saya. So dia bukan orang-orang yang alang-alang, ya. Dia bukan alang-alang. Tapi pelajaran tetap perlu belajar. You all tak nak ajar anak, tak nak hantar sekolah, itu isu berbeza. Sekarang ni kita nak make sure anak kita mendapat education yang sepatutnya. Pasal ini yang coronavirus bagi. Coronavirus bagi bahawa kita kena ubah. Korang susah sangat nak ubah. Masing-masing sombong dengan legacy. Nak legacy, naik ke ketua pengarah ni, nak legacy. Dulu-dulu lain. Sekarang ni tak ada dah. Okey? Okey? Ini kita kata clusters. Kita sebut mengenai apa yang berlaku dari segi pendidikan. So, kena movement, kena buat satu gerakan yang baru untuk sekolah supaya achieve-nya sekolah yang banyak, jumlah yang sikit, social distance dapat di-maintain. Kerana apa? Kalau you all tak berubah dengan keadaan sekarang, you all jangan mimpi you boleh control dari social distance ataupun hand washing whatsoever. You all jangan mimpi kita boleh control coronavirus. So, whether with PKP or without PKP, keadaan akan jadi lebih chaos nanti. Itu yang paling penting. Selagi vaksin tak ada dan ubat tak ada. Ini penting untuk KPM. Fakta yang kedua, coronavirus dan juga healthcare system. Coronavirus mengajar satu perkara bahawa hospital di dunia ini tidak pernah mencukupi untuk membantu tak pernah bersedia dalam segi wabak. Itu yang paling penting.
Betul lah IPTA, Syah. IPTA pun sama lah. Saya cakap pasal sekolah, IPTA, universities, numbers, mass gathering. So, this sector akan menjadi punca nada clusters. Okay? So, nak tak nak, kita kena faham bahawa, macam kita dapat satu notes dalam FB kata apa, coronavirus, post-coronavirus, banyak international atau private universities ditutup. Kurang ajar, Bin. Okay? Okay, private university ditutup. Tutuplah. Siapa suruh ambil untung sangat kan? Contoh. Tapi tak semudah tu. Pasal banyak ambil rezeki di situ. So, macam mana nak buat? Kena manuverkan supaya, maksudnya apa yang Allah Ta'ala ajar, dia beri kat sini, pendidikan dan kesihatan bukan untuk ruang kita ambil keuntungan. Itu yang paling penting. Faham? Pasal pendidikan hak semua orang. Boleh ambil untung, tetapi jangan melampau. Pendidikan, kesihatan pun sama. Apabila kita kata sekarang ni, saya sebut pasal kesihatan, Malaysia mempunyai hospital mencukupi dari segi numbers kalau private dan juga government combine. Mungkin tak mencukupi lagi pasal kita masih growing population, numbers daripada katil to population masih cukup. Akan tetapi, apa yang corona ajar adalah kalau kita bersedia, baik Malaysia, baik US dan negara maju pun bersedia menghadapi wabak, kita tak perlu panik kan dengan coronavirus kan. Panik nak cari PPE, panik nak minta ventilator, panik nak minta tukar hospital baik di China, baik di US, di macam mana je. Jadi kita bercakap mengenai healthcare system perlu penambahbaikan yang mana yang lah doanya marah bin Abran tu dia gurau je tu, tak apa. Okey, dia kita tahu bahawa hospital kita mempunyai satu kapasiti yang kita kata apa? Limited. Ni kita kata limited. Pasal apa limited? Tak kala ia berlaku, kita tak dapat cope dengan kes yang sudden surge. Jadi, apa yang boleh kita lakukan? Sama, bina hospital, buka pintu private. Kepada, ataupun standardize satu ruang. Baik private dan tak private, merge menjadi satu supaya semua orang mempunyai accessibility kepada semua. Kita bercakap mengenai hospital yang mana kita sebut hospital yang mana government fokus sekarang ni kepada coronavirus dan private fokus kepada non-COVID. Akan tetapi semua takut COVID sampai semua private hospital menutup pintu kepada semua pesakit kecuali kalian COVID clear. Faham tak? Maksudnya apa kat sini? Maksudnya semua hospital private pun akan bungkus. Tak lama lagi. Pasal nak test COVID, satu hospital bungkus satu benda. Masyarakat yang mati terabai pun lagi banyak. Pasal apa? Pertama, you all demam denggi. You all nak check kat mana? Kalau you all demam denggi, KK kata ataupun hospital kata mesti check coronavirus dulu. Pasal apa? Dia lupa bahawa coronavirus denggi lagi banyak membunuh berbanding dengan coronavirus. Tapi untuk check coronavirus di private, kita mempunyai kena bayar RM550. Ada duit RM500. Baik satu troli penuh tu Tesco. Kan? Untuk seminggu atau sebulan makan. Kalau anak kecil, sebulan makan di Tesco untuk RM550. Jadi, priority kita. Apa priority kita sekarang? Hala tuju kita dalam healthcare ni apa? Kan? Sama ada kita sanggup tak untuk spend kepada dua benda yang paling asas dalam negara ni. Pendidikan dan kesihatan. Kan? Tak, dia bukan persoalannya mahal hospital private dok. Takkan private nak bergabung dengan kerajaan? Itulah persoalan ni. Saya lontarkan idea, memang dia takkan bergabung. Tapi tak kala semua manusia dah dijangkiti, macam kita tahu, hala 7, saya ulang sekali lagi, hala 7 coronavirus adalah untuk mendapatkan jangkitan setinggi 80%. Itu hala 7 dia, itu kerja dia. Kita nak buat macam mana? Kita perlu hidup. Kita perlu teruskan kehidupan. Makcik meniaga kena meniaga. Makcik yang angkat sampah kena angkat sampah. Doktor kena kerja. Engineer kena kerja. Arkitek kena kerja. Kontraktor kena kerja. So kalau kita tak
tak tahu apa patut hala tuju dia dan hala tuju kita, macam mana kita nak kata benda ni akan selesai? Dan sekarang ni dah masuk minggu kedua, apa yang berlaku di Kerajaan Negeri Sembilan membenarkan pasar yang dikatakan berkawal, pasar segar macam pasar tani tu, tapi dalam kadar yang terkawal. Wallahi, saya tak rasa you all boleh kawal. Okey? Kerana apa? Bila berpasar, macam mana nak buat pasar berkawal? Pasar dalam keadaan berkawal. So, pertama sekali, kena faham, tujuan PKP dilakukan adalah untuk social distance. Pertujuan PKP dilakukan untuk pemutusan kita rantaian. Betul kayak aku ni. Pemutusan rangkaian. Jadi, apa prioriti kita sekarang? Prioriti pertama adalah untuk anak-anak kita tak kena jangkitan. Kedua, prioriti kita adalah untuk tuan-tuan boleh bekerja ataupun boleh hidup seperti biasa. Prioriti kita adalah sosioekonomi kita berterusan macam biasa. Ya Allah, macam mana awak tahu hala tuju 80%? Fifi, dalam kes pandemik untuk achieve 80% immunity, untuk mencapai immunity, dia mesti nak infect sebanyak 80%. Itu cara tuju dia. Dia nak 90 ke 80% adalah hala tuju coronavirus supaya dia mencapai herd immunity. Itu satu. Cumanya, kita tahu itu dia hanya hala tuju. Selagi tak ada vaksin, selagi gagal social distance. Itu hala tuju dia. Kita bercakap mengenai macam mana kita nak mengawal. Kita hanya boleh mengawal dengan dengan social distance, yakni dengan PKP ataupun hand washing sahaja. Dan disiplin apabila bershopping, disiplin bila di pasar, disiplin bila di sekolah, disiplin bila di bank, disiplin bila keluar rumah. Ini yang paling penting untuk you all faham. Jadi dua benda yang akan menjadi satu faktor yang besar, yakni sekolah, pendidikan, yang mana kalau buka je sekolah, dia akan menyebabkan another mass gathering, kecuali sekolah mendapat satu cara yang lebih baik untuk memutuskan rangkaian hidup coronavirus ini. Kedua, hospital. Supaya hospital ini dapat berfungsi sepenuhnya tanpa mengabaikan pesakit-pesakit bukan coronavirus. Okey? Ketiga, kenapa doktor tak gesa kerajaan untuk total lockdown? Ali Imran, kita dah buat partial lockdown pun, you all tak disiplin. Kita kata hanya duduk kat rumah, beli benda alang-alang, tapi tak boleh. Dia nak, pasal masyarakat kita, 70% adalah orang Melayu. Dan 70% orang Melayu yang bekerja makan gaji ataupun kerja dengan Grab, meniaga. So, capacity kita untuk handle kalau total lockdown, macam kita total lockdown Pangsapuri di KL, maksudnya 3,200 penghuni menerima makanan harian dan dihantar daripada luar ke dalam. No in, no out. Semua diuruskan kerajaan. Simpan renggam, no in, no out. Simpan bekalan dimakan. So, kalau total lockdown selama 14 hari ataupun sebulan, kapasiti kerajaan kita, outsourcing kita rasanya akan terlingkup. Itu je saya rasa. Ini pandangan saya. Tapi Allah Ta'ala alam, janganlah minta lockdown. Pasal kalau total lockdown, kita sendiri tak boleh nak hidup. Kita sendiri tak boleh nak hadap. Okay? So, jangan minta total lockdown. Pasal tu kita mohon kepada semua disiplin jaga. Dan jaga bila kita sebut lockdown, partial lockdown, disiplin. Pasal kerajaan kita jalan yang baik dah. Kita minta partial lockdown, control movement, pergi pada benda yang perlu. So kita memang satu perkara yang, satu benda yang tak mungkin kita tak tahulah nak cakap macam mana kan. Saya muskil bahawa boleh ke bekas COVID-19 boleh jaga semua. Boleh. Yang meninggal berapa ratus Melayu, Allah Ta'ala alam, saya tak cek pun Melayu ke Cina India, pasal dia tak pilih kaum, siapa yang kena. Yang penting mati tu sebanyak itu yang paling penting. Okey?
Kalau kita kata semburan tu berfungsi relevan atau tidak, semburan tu tak relevan langsung. Kalau sebenarnya nak pembersihan adalah kepada MRT, LRT ataupun benda-benda yang expert dah suggest kepada lift. Tapi banyak sangat kau nak cuci kan. Itulah. Tolonglah jawab siapa-siapa doktor kat sini boleh jawab balik kat sini. Okey, saya rasa yang paling penting ni dua saya dah sebut. Saya sebut mengenai pendidikan dan kesihatan. Ketiga, kita akan bercakap mengenai hala tuju banking ataupun ekonomi kita. Kalau katakan selepas 14 hari bulan, katakan nauzubillah nauzubillah. Pandangan saya bila ada clusters yang baru is not a good sign. Clusters yang baru menunjukkan akan ada new clusters lagi. Okey? Bila ada new clusters yang baru, you kena faham bahawa kita akan berhadapan dengan extension of PKP. Bila extension of PKP, kita akan berhadapan sebenarnya realiti masyarakat kita kebanyakannya berhutang semasuk diri yang bercakap ni. Okey? So apa yang akan berlaku? Bank kena berubah sistem kepada, maaflah bank mungkin saya tak bersetuju ataupun saya tak betul, saya minta maaf, saya bukan banking, tapi apa yang kita tahu kebanyakan orang takkan mampu bayar hutang sampai kalau selagi hospital ingin meminta, hospital pula pihak bank ingin keuntungan daripada pinjaman yang telah diberikan. Okey, jadi saya rasa nak atau tidak, mahu atau tidak, inilah cantiknya coronavirus. Apa itu akhir zaman mengenai riba? Bukan aku kau ustaz tahu, jangan marah kalau salah. Okey. Di akhir zaman semua orang takkan terlepas daripada fitnah riba. Jadi nak tak nak dah terlalu banyak tekanan ataupun daripada Islamic Bank ataupun bank-bank yang mana keuntungan tetap menjadi ukuran mereka. Bagi 100,000, minta 300,000. Baik, bayar pun dinamakan Islamic Bank. Sebenarnya, terminologi insan, saya berpandangan sepatutnya lebih baik balik kepada asal lah. Balik kepada konsep Islam. Bukan mempersulit, bukan sebaliknya dia dipermudah. Okey, dia perlu permudah. Dari segi ekonomi Islam, dia tidak pernah menzalimi. Walaupun aku bukan ahli ekonomi, tapi kita sebagai umat Islam, kita tahu Islam bukan dari budaya mempersulit dan juga sebaliknya dia mempermudah. Itu cantiknya Islam. Jadi, kalau itu kita pegang, sepatutnya kalau lepas 6 bulan lah katakan, banyak orang dah kena retrench pasal oil and gas baru nak pick up, hotel dah collapse, baru nak start, retrenchment due to sekolah, university ataupun airline, all sectors affected. Memang bank wakaf lah jawapannya, wahai Muhammad Nur Hisham. Memang bank wakaf lah sepatutnya yang dijadikan. Automatically Islamic Bank, baik Islamic Bank, Bank Islam, Bank Muamalat, apa-apa yang berasaskan Islam, you have to move your way kepada bank wakaf punya model, daripada interest kepada qadul hasan berdasarkan keuntungan yang mana mungkin aku tak reti lah perkataannya betul, berkongsi keuntungan. Terpulanglah itu, boleh tanya kepada mentor saya Datuk Abu Ubaidah dari segi macam mana Bank Wakaf International punya model, supaya kerana Ar-Rajhi ataupun KFH, Kuwait Finance House, boleh bermula dengan bank wakaf punya elemen dan menjadi salah satu bank yang besar. Tapi masuk Malaysia jadi bank riba juga kan. So masuk Malaysia jadi riba. So kena faham ni bahawa kita bercakap mengenai macam mana kita nak hidup tau sekarang ni. Kita bukan bercakap macam mana ni sama ada sekarang dan akan datang. Pasal kita pun nak bayar hutang. Kita faham hutang tu nak kena bayar. Okey? Nak tak nak, you all kena faham bahawa ini hakikat yang pahit lah.
nerima atau tidak? Sekolah perlu dibina dengan banyak, guru perlu di-hire dengan banyak. So istilah cikgu tak cukup, tak ada langsung istilah. Ketiga, hospital perlu dibina dengan banyak, dan kemudian hospital perlu tenaga kerja dan bukan lagi berasaskan keuntungan. Kerana itulah saya memperjuangkan hospital wakaf. Aku yang tak jalan-jalan, tak dapat-dapat. Pasal apa? Kepercayaan orang terhadap hospital wakaf. Berasal hospital wakaf je nak untung, hospital wakaf je nak untung, contoh kan. Hospital je nak untung. Kita kata dua benda sekali lagi. Dua benda yang tak boleh ambil keuntungan dengan kadar melampau. Pendidikan dan kesihatan. Pasal ini hak asasi ummah. Okey. Ketiga adalah segi ekonomi, yang mana kita tahu 6 bulan daripada sekarang kebanyakan orang akan jatuh bankrupt dan hilang kerja. Okey. So apa dah? Saya cukuplah dua kan? Dua sudahlah. Penat nak cakap banyak-banyak kan. Tambahan tak ada cerita pula kan. Okey, dan kita ulas apa yang perlu. Urusan lain saya tak nak cerita. Okey, kita tahu bahawa dari segi kalau nak menghadapi Ramadan daripada sekarang, tak kala semua orang, majoriti masyarakat kita, majoriti peniaga-peniaga kita bergantung kepada pasar Ramadan untuk berniaga. Automatically kita tahu, sahabat-sahabat kita di luar sana, kita faham memang you all mencari rezeki dengan pasar Ramadan. Tapi kalau you all kena jangkitan coronavirus dan na'udzubillah kematian yang jadi ataupun kematian sebagai end result, apa yang kita dapat? Apa yang kita dapat? Kerana nak kejar untung yang 100-200 ringgit, tak kala sebenarnya kita boleh hidup dengan 500 ataupun 1000 buat sementara dalam keadaan wabak sekarang ni. Lebih baik kita rasa yang tempat yang terbaik adalah you all duduk di rumah, kan? Buat duduk di rumah supaya perniagaan itu boleh jadi lebih terkawal. Buat delivery. Contoh, saya terkejut tadi nampak harga daging untuk dijual RM34. Boleh pula kau jual RM34 kan harga daging. Kalau tak jual RM38. Sekilo. Gila bapak mahal. RM38 sekilo. Setahun sebulan sekali je orang mampu makan. Betul tak? Kan? Jadi boleh pula jual. Bila tak kala susah ni, permintaan kurang, market tak ada, boleh pun jual. Nampak tak? Nampak tak tuan-tuan? Bahawa benda yang mahal sebelum-sebelum ni tak mahal mana pun. Tak mahal mana pun sebenarnya. Tapi entahlah, saya pun tak faham. Apa yang perlu kita lakukan adalah mulai hari ini saya mohon semua tunjukkan diri kita bahawa apakah yang patut dilakukan. Kepada guru-guru di luar sana atau ke KPM, IPTA, berhubung dengan KKM, dapatkan data yang jelas. Apa yang boleh berlaku, apa yang akan berlaku dari segi coronavirus ni sendiri. Pasal data jangkitan baru 1 juta je ke seluruh dunia. Kalau seluruh dunia baru 1 juta, masih jauh lagi perjalanan. Pasal tu kita rasa macam China tiba-tiba ada reinfection. Balik kan, reinfection. Indonesia spike, tengah gila-gila, tengah spike, banyak doktor dah mati. Saya dapat list doktor mati. Ya Allah ya Rahman, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Banyak doktor dah mati. Alhamdulillah Malaysia tak ada kecuali Dr. Rahman. Itu pun pasal dia dijangkiti, bukan pasal dia merawat arwah Dr. Rahman. Dr. Rahman kan di Perlis tu kan. Jadi kita harap bahawa masyarakat kita kena faham bahawa ada benda yang prioriti yang perlu didahulukan. Apa yang penting adalah macam mana kita nak hidup dengan kadar yang ala kadar dan selesa, makan cukup, dapat pelajaran cukup. Kalau kita nak kata sekolah tak nak tutup, sekolah nak buka, okey, berapa numbers dekat sekolah, macam mana nak kontrol budak-budak dari 1, dari 2, dari 3, dari 4, dari 5, dari 6 tu. Biarpun kita kata dia boleh kena jangkitan, dia orang selalu tak ada simptom. Bila buka je sekolah, batuk sesama akan jadi satu setakat kita kata selagi boleh maintain PKP, boleh maintain PKP pula, boleh maintain social distance, boleh maintain current rate ataupun reduce rate bawah 100, mungkinlah kerajaan mempertimbangkan untuk
uplift ataupun membatalkan PKP. Tapi saya rasa risiko besar gila kalau lepaskan PKP. Buka PKP korang pakat serbu terus. Orang-orang kat KL tu pergi degil pergi Mid Valley macam Mid Valley tu tak pernah hidup, tak pernah pergilah. Kan? Lepas tu toko pakat balik kampung, pakat pergi shopping, pasal nak raya semua sekali. Jadi saya tak rasa mengenali bangsa Malaysia yang selama ni menjadi masyarakat saya sendiri, diri saya sendiri, dan mengenali bangsa Malaysia dari segi struktur ekonomi, struktur kita punya berbahasa ataupun PL perangai masyarakat kita, memang saya rasa mungkin tidaklah, mungkin PKP itu akan dilanjutkan tetapi dalam keadaan yang terkawal. Tapi macam mana nak kawal tu, wallah ta'ala alam. Pasal macam ni baru ni DIY buka, cuba tengok DIY besok macam mana. Kalau you all tengok DIY tu ramai sangat, you all tangkap lah. Pergi Tesco pun you all bersusun ramai kan. Sepatutnya tak perlu pun begitu. Jadi kita kena fikir yang positif dalam kehidupan ni. Banyak benda yang positif. Tuan, Fringorian, saya tak tahu mengenai macam mana kerajaan kita ni bagi, pasal dia kena buka, semua bisnes perlu diteruskan, kilang-kilang perlu dilakukan. Jadi macam mana nak buat kalau kita tutup terus, bisnes off, kilang tak jalan. So banyak kilang yang cuba minta operasi. Banyak office yang cuba minta beroperasi. Jadi automatically bila kita kata bila beroperasi, automatically ada kerja, ada kerja, adalah dia orang punya manufacture production, ada production, automatically adalah masyarakat kita bekerja. Kalau PKP diteruskan dalam keadaan dengan masyarakat tak boleh, kalau katakan semua kilang kan, tak boleh bekerja, tak boleh berfungsi atau kilang, apa-apa pula industri masih diteruskan PKP, automatically kita tahu the economy total collapse. Dia bukan masalah essential atau tidak, masalah government aku tak nak campur lah urusan tu. Kalau katakan dia patutnya tutup je sepatutnya. Semua kilang sepatutnya tutup je. Kalau kilang arak lagi lah kan, balak orang katakan apa-apa related dengan arak adalah haram. Baik yang menghidang dan memproduce, semua sekali tu adalah di bawah laknat Allah. Tapi wallah ta'ala alam, saya tak nak sentuh lah benda tu. Kerajaan kita lebih pandai, bijak dalam mentadbir negara. Okey? Jadi saya pun, kalau saya memang harap PKP patut diteruskan dalam keadaan yang sangat-sangat terkawal, tapi tertakluk kepada disiplin rakyat Malaysia. Kalau rakyat Malaysia tak berdisiplin, hari ini kita dapat clusters Itali, maksudnya tabligh dah turun, clusters Itali meningkat, kita akan dapat clusters sekolah. Apabila sekolah buka, kemudian kita akan dapat clusters, banyak clusters akan timbul. Okey, jadi yang paling penting adalah dapat identify area-area tertentu dan kita boleh lockdown. Macam itulah selalunya. Jadi saya pun tak tahulah, harap-harap kerajaan kita bertindak dengan wajar. Pasal dia perlu ambil kira bahawa rakyat perlu makan. Kalau rakyat nak bagi support semua, baru ni dah 260 bilion. Lepas tu lepas 2-3 bulan, kalau 6 bulan diteruskan PKP, alamat bankrupt ramailah rakyat Malaysia. Kecuali kluster Singapore, banyak kluster akan timbul. Percayalah, kluster banyak akan timbul. Cuma kita tak tahu, banyak pending case dalam 9,000 lagi kan pending case. So kalau you all boleh maintain disiplin, jangan keluar serabut ramai-ramai, tak berhari raya, tak ada dah istilah open house. Kita tahu open house para ahli politik sudahlah. Kalau open house para ahli politik sebelum-sebelum ni, ya Allah ya Rahman, sebesar-besar alam, seramai-ramai 1,000, 10,000, 5,000 pergi untuk makan open house dekat rumah PM contoh, makan open house dekat rumah macam-macam lah. You all pergi kan, katakan coronavirus datang pada masa tu, ya Allah ya Rahman, boleh bayang berapa ramai yang akan terlibat. Daripada dah kluster raya pula jadi. Kluster tabligh, kluster Itali, kluster Jepun, kluster macam-macam punya kluster. Dan sadaqallahul azim lah rakyat Malaysia. Okey? Oi, Puan Nuainosam. Okey? Jadi saya harap saya dah menjawab persoalan. Saya ulas sekali lagi hala tuju kita, hala tuju coronavirus. Selagi tak ada vaksin, dia akan aim 80 to 60% punya infection rate supaya mencapai herd immunity. Itu pertama. Dengan kadar 2.5 ke 4.5 kematian. Itu adalah hala tuju coronavirus. Hala tuju kita dari sisi sekolah, kedua,
pasal kita tahu dah PL coronavirus, apa dia buat, macam mana dia kerja, macam mana dia nak gerak, macam mana dia mobilize, macam mana dia pindah daripada satu badan ke satu badan, macam mana dia seorang kena berapa ramai dia akan buat. Jadi automatically kita tahu macam mana nak cegah. Cegah dia hanya dengan dua, disiplin, social distance dan juga hand washing. Diulang sekali lagi, social distance dan hand washing. Okey? Panjang. Okey? Automatically tempat yang akan menjadi punca pertama supaya kita dapat jaga adalah sekolah. Okey, dan kita tahu coronavirus, saya ulang sekali, coronavirus mengajar bahawa Malaysia sekolah tak cukup, guru tak cukup. Kedua, hospital di Malaysia mencukupi kalau combine dengan private, tak mencukupi kalau government sahaja. Itu yang saya boleh highlightkan untuk hari ini. Dan ketiga adalah struktur ekonomi, bahawa berpindahlah daripada kepada semua bank Islam. Realiti dia benar, pahit untuk you all terima. Nasiblah bahawa kalau PKP diteruskan atau coronavirus punya PL dia berterusan pada kita pada statistik ataupun PL dia, automatically bank kena sedar, baliklah kepada asal, yang lupakanlah segala yang you all punya keuntungan, dapatkan you all punya asas dahulu bersama minimum punya keuntungan, baliklah kepada institusi wakaf bank. Wakaf bank. Saya ulang sekali lagi, sila hubungi Datuk Abu, balik kepada wakaf bank. Okey, Sumac tak ada kena-mengena, vaksin masih tidak ada, ubat masih at trial. Itu saja boleh cakap. Jangan nak tanya saya lagi mengenai vaksin. Saya ulang, tak ada. Ubat masih lagi trial. Baik hydrochloroquine ataupun antiviral masih on trial. Ketiga adalah vaksin paling awal pun adalah 6 bulan dari sekarang untuk human trial. Masa tu berapa banyak yang kena? Wallah ta'ala a'lam. Okey? Kepada semua, saya mohon guru-guru sila proaktif. Anak-anak murid tak semua ada handphone, tak semua ada laptop, tak semua cikgu-cikgu mak-mak kita kat kampung tu ada mampu pun untuk telefon. Okey, plasma darah. Lupa Nizam. Terima kasih Nizam. Saya nak bercakap mengenai plasma darah. Apa itu plasma darah yang you all nak sebut? Sebenarnya plasma darah ni, apabila pesakit-pesakit yang dah kena coronavirus, badan kita akan menghasilkan antibody. Okey, bila dah menghasilkan antibody, kita dah sembuh kan, macam saya dah sembuh, macam contoh kita dah sembuh, kita akan ada antibody, yang ada antibody itu kekal dalam badan, yakni askar-askar yang dah ready ada dalam badan. Automatically kita boleh dermakan darah supaya darah itu dikeluarkan plasma. Kita ada darah merah iaitu hemoglobin yang you all masuk darah untuk pack cell. Kedua, you all boleh ada plasma, frozen plasma. Ketiga, you all boleh ada platelet, dan dari plasma boleh centrifuge lagi untuk keluarkan IVIG khusus untuk coronavirus. Boleh, itu tidak ada masalah. Akan tetapi dia melibatkan suatu jumlah yang sangat besar untuk kita keluarkan plasma darah kepada sesiapa yang ada contoh macam saya, kalau saya ada derma darah paling banyak pun 500 ml ataupun 1 pint, mungkin plasma kita sikit je dapat sikit je plasma. Kalau kita nak dapatkan untuk bagi kepada pesakit-pesakit coronavirus, dan kita memerlukan population yang ramai untuk dapat jangkitan coronavirus dan recover, baru kita boleh ambil plasma untuk jadikan immunoglobulin khusus untuk coronavirus. Walaupun dalam luar tu ada market IVIG ataupun kita ada IVIG immunoglobulin, kita ada varicella immunoglobulin, kita ada hepatitis immunoglobulin. Maksud kita ambil daripada pesakit-pesakit yang dah ada kena chickenpox, dah ada kena Hep B, kita keluarkan immunoglobulin dia untuk kita tuai hasil dia tu. Boleh, tapi baru bermula. So, masih jauh lagi perjalanan. Tapi, memang boleh frozen plasma ataupun digunakan sebagai antibody terhadap pesakit-pesakit yang dijangkiti oleh
coronavirus. Okey? Saya harap saya faham kat situ. Faham tak semua? Macam aku nak ngajar ni. Okey? Selamat tak ada berdarah, selamat pergi kat blood bank, selamat. Jangan ikut pintu depan yang ada COVID. Sudah. Passive immunity, Iman Hakimi, saya dah sebut tadi, passive immunity adalah herd immunity yang mana untuk dapat passive immunity, you need 80% population to be infected. So, 60 to 80% adalah satu jumlah yang sangat-sangat besar. Maksudnya, kalau 35 juta rakyat Malaysia, kali 80%, kali 0.4 untuk kadar kematian pula. Jadi secara tak langsung satu figures yang agak menakutkan lah. Itulah jalan yang dipilih oleh Trump. Dia memilih untuk rakyat dia memilih herd immunity. Dia tak nak peduli, dia nak pergi herd immunity. Maksudnya dan UK pun sama nak pilih herd immunity. So aiming untuk semua orang kena supaya semua dekat UK atau US punya people dia dapat immunity sendiri, secara natural selagi vaksin tak terhasil. Harga yang perlu dibayar adalah harga rakyat punya nyawa yang sebanyak itu. So, kalilah 2.5 to 4%. Kita ambil 4% lah kadar rate kematian untuk coronavirus. Jadi, saya harap saya menjawab untuk hari ini, untuk malam ni. So, you all kena faham apa yang saya sampaikan hari ini. Sama ada PKP dilanjutkan atau tidak, tunggu arahan kerajaan. Semuanya bergantung kepada you all punya disiplin. You all punya disiplin tu paling penting. Kalau ada benda nak makan, makanlah sekadar cukup. Make sure jiran-jiran kita cukup. Kita pun tak nak PKP dilanjutkan. Kerana macam tadi saya punya mate cakap semua pekerja di kawasan rumah dia semua tak dapat makan pasal dia orang semua pekerja kontrak gaji hari RM50 sehari, dah 2 minggu lebih tak bekerja, duit dah habis. Kita tahu masyarakat kita, sahabat-sahabat kita daripada Indonesia, daripada Bangladesh, daripada Pakistan, daripada Rohingya adalah satu masyarakat yang bergaji hari. Jadi automatically mereka memerlukan bantuan juga tuan-tuan. Sebagai umat Islam, ini adalah satu benda yang paling penting, yakni umat Islam itu bukan hanya orang Melayu, umat Islam itu juga adalah sesiapa yang mengucapkan la ilaha illallah. Dan saya mohon kepada majlis agama, pusat-pusat zakat, bantulah saudara-saudara kita walaupun dia bukan rakyat Malaysia, kerana mereka adalah tauhid sama dengan kita. Mereka adalah saudara kita, bukan Melayu sahaja yang menjadi saudara kita. Tatkala dia orang memerlukan kita, kita bantu supaya bila dia orang ada duit, dia akan berzakat balik kepada Majlis Agama Islam di Malaysia. Jadi cukuplah letiran saya pada hari ini. Saya ucapkan selamat malam. Sila teruskan support anda di Masjid Ibn Khaldun. Sila boleh beli ayam Dr. Zainul di website Dr. Zainul, kerana setiap pembelian wakaf akan mempunyai elemen wakaf yang sangat kuat bersama Dr. Zainul. Pasal Dr. Zainul wakafkan semua benda melibatkan industri ayam Dr. Zainul. Tunaikan zakat walaupun dalam keadaan kita susah. Kalau cukup haul tu, keluarlah. Tapi saya rasa next month atau next 6 month tak mampu dah orang nak bayar zakat kalau semua jadi susah kan. Jadi kena faham macam mana nak manuverkan. Saya mohon semua sekali bersama-sama lah kita berfikir supaya kita dapat bantu rakyat kita. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Tabungkasih.com. Jumpa lain hari insya-Allah. Nak tanya medical besok digital clinic. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.